Niat yang baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyyat salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita membuka minda kita untuk menerima pemahaman dan juga ilmu-ilmu daripada hari ini, insya-Allah, ya. Okey, sebelum kita mula, minggu lepas kita ada hutang. Saya ada hutang jawapan. Saya ada hutang jawapan bagi soalan yang sebenarnya saya minta kerjasama semua kan untuk buat research lah. Maksudnya kena buat saya makan sendiri. Semua lupa. Dah makan pulut semua lupa. Macam mana? Belum makan Dah makan pulut dah lupa. Macam mana? Apa soalan yang saya tanya? Dan saya minta, actually bukan saya tanyalah, saya ditanya oleh Puan Farida kan. Tapi tentang lawas, tentang kalau kita ni tak lawas dan kita dalam solat kita merasakan sesuatu yang keluar daripada kita punya kemaluan, maaf kata, ya. Apa hukum solat kita? Adakah solat kita sah? Adakah kita punya uduk sah? Jadi saya punya soalan is, zaman sekarang banyak soalan-soalan atau banyak wanita-wanita, khususnya kaum ibu dia merasakan ada terdapat orang kata vaginal fluctuation. Itulah, tapi saya lebih suka dalam bahasa Melayu sebab senang faham. Kentut faraj. Kita tahu dalam istilah kentut tu, maaf kata kentut tu means angin yang keluar daripada dubur kita. Dubur tu yang keluar tempat najis lah, ya. Jadi kentut faraj ni apa? Kentut faraj ni yang keluar. Dia keluar, angin yang keluar daripada kita punya kemaluan. Bukan tempat pundi kencing, ya. Jangan salah faham. Maksudnya dia boleh keluar dekat area situ, dekat kita punya faraj kita. Jadi kalau kita tengah solat, contohnya, soalannya kalau sedang solat, kalau kita sedang ibadah, ya, kalau kita ada wuduk atau solat, sekali tiba-tiba bila kita sedang rukuk ataupun solat, tiba-tiba terkentut faraj. Bukan terkentut yang pot, bukan tau. Itu memang sah-sah, ada bunyi, ada bau, memang kena ambil wuduk balik. Jadi kalau kentut faraj macam mana? Apa yang kita faham? Macam mana kalau kita berlaku? Pernah tak berlaku dengan antum semua? Pernah. Jadi apa yang antum buat? Apa? Ini yang saya suruh research ni. Kena research ya, bukan saya main teka-teka. Tak boleh, ni kena ada ilmu. Tak boleh teka-teka, kena ada ilmu. Jadi bila kita buat satu ilmu tu, kita yakin. Bila kita keluar daripada solat, contohnya ada pendapat yang mengatakan, tadi ada ibu-ibu kata, okey, batal. Kan, kita ambil wuduk balik kan. Apa dalil dia? Apa dia punya ilmu yang puan pegang untuk mengatakan yang dia batal? Ada kata tak batal, mungkin tak batal sebab dia ada dia punya inilah dalil dia sendiri yang tak membatalkan. Jadi sekarang kita nak mencari jalan yang pertengahan untuk kaum ibu-ibu yang hari ini dengan yakin. Maksudnya bila kita keluar hari ni daripada kelas ni, yakin. Orang tanya kita boleh jawab apa dia punya maksud dia, apa dalil dia. Kalau orang tanya macam kalau aku ni kentut faraj ni macam mana ni? Aku tak kentut biasa, aku kentut yang macam blup-blup sikit je gitu.
Contohnya, bunyinya macam itulah. Saya tak tahu kan. Yang tahu, yang mengalami, tahu sendirilah macam mana. Kalau macam itu, apa nak jawab? Contoh kawan tanya ke, ada sahabat tanya ke, dia kurang tahu. Jadi macam mana? Apa yang kita akan jawab? Kalau saya tak ada. Apa dia? Okay. Kalau Ibu Amy mengatakan, kalau sesuatu yang keluar dari lubang, kita perlu ambil wuduk balik. Jadi kita, ianya batal lah. Sebab walaupun dia keluar daripada kemaluan kita, dah tetap batal dan mengambil wuduk balik. Okay, itu pendapat yang satu. Lain pendapat saya nak, hari ni kita interaktif sikit untuk soalan ni saja. Saya nak tahu apa pandangan ibu-ibu semua, atau mungkin pernah belajar dengan orang lain kat luar ke, sebelum datang sini ke mungkin. Macam mana? Okay, ibu siapa namanya? Ibu Latifah. Baik, Ibu Latifah berpendapat boleh teruskan saja solat sebab keluar bukan dekat dubur ataupun bukan dekat kubul sekalipun. Tapi kira dia bukan dari lubang lah. Maaf kata maksudnya bukan keluar dari lubang, jadi dibolehkan untuk terus. Okey, itu pendapat yang kedua. Maksudnya dibolehkan meneruskan solat, tak batal Okey, alhamdulillah. Okey, one more. Okey. Kenapa batalkan solat dan wuduk? Ragu-ragu. Apa? Saya dengar was-was. Was-was. Okey. Was-was maksudnya bila kita was-was dalam melakukan sesuatu, lebih elok kita tinggalkan. Macam ibu tadi. Pendapat yang ketiga. Okey, sekarang kita dah ada 3 pendapat sebelum saya boleh jawab. Yang pertama, kita tadi daripada Puan Amy perlu batalkan sebab keluar daripada lubang. Jadi kita perlu batalkan sebab memang keluar dari lubang lah. Kita kan mazhab Syafi'i. Kita ikut mazhab Syafi'i. Anything yang keluar daripada rongga lubang kita dan kat bawah tu, maaf kata, dekat belakang ke depan, perlu untuk ambil wuduk sebab batal. Pendapat Ibu Latifah pula, tak batal sebab tidak keluar dari lubang. Okay, tidak keluar dari lubang. Jadi, boleh teruskan, tak membatalkan. Okay, pendapat yang ketiga, Ibu Sri. Ibu Sri mengatakan, saya was-was. Dia keluar, tapi saya was-was, saya batalkan saja. Betul tak? Lebih utama untuk kita batalkan sebab kita lebih yakin kalau kita dah batalkan, kita ambil wuduk balik, kita solat balik, kita lebih yakin tak ada apa-apa yang keluar lepas tu. Betul Jadi, pendapat ketiga-tiga ni siapa yang cenderung dengan pendapat yang pertama? Siapa? Perlu ada voting di sini sebab saya nak tahu. Siapa yang cenderung dengan pendapat yang pertama? Keluar, batal. Kentut Faraj. Bukan keluar yang lain bukan kencing, bukan kentut, bukan najis yang lain. Siapa yang pendapat? Okey, satu, ramai jugalah ramai, okey. Yang kedua, siapa yang berpendapat tidak batal? Satu. Cepat, ni tak ada salah, tak ada betul. Ni saya cuma nak tahu je. Saya tak akan cakap, awak ni cakap yang nombor 2, awak salah. Tak ada, saya tak gitu. Saya nak tahu apa pendapat kalian semua. Yang kedua, siapa yang merasakan tidak batal? Ibu. Ada 1, 2 lagi? Okey, siapa yang pendapat 3? Kalau dia alami benda tu, dia akan was-was, dia akan batalkan. Sebab dia tak tahu batal ke tidak. Siapa? Tapi yang pertama tu dia yakin batal. Yang ketiga sebab was-was. Ada was-was. Dia was-was batal ke tak batal? Jadi dia ambil pendapat tinggalkan je. Sebab bukan yakin tau. Dia tak yakin. Ibu Latifah kat atas. Ibu Sri dia tidak yakin. Lain dengan yang pertama. Sebab tu saya kata ada 3 pendapat di sini. Ada 3 opinions. The first one, yakin. Kamu memang tahu dia keluar dan kamu batalkan sebab kamu yakin memang membatalkan. Kalau Ibu Sri, dia was-was. Tak tahu nak batalkan ke tidak sebab tak sure. Batal ke tidak ni kan?
Jadi dia ambil keputusan untuk batalkan saja sebab dia was-was. Bukan sebab dia yakin yang dia batal. Faham? Jadi saya nak tahu siapa yang kurang yakin tu. Maksudnya yang akan was-was siapa? Ada a few lah. Jadi kebanyakan memilih pendapat yang sebenarnya kalau keluar tu memang membatalkan. Okey, dekat sini, dekat kes kentut Faraj ni, dia terdapat khilaf ulama. Bermaksud ulama ada bercangkah pendapat di sini. Maksudnya, pendapat pertama boleh dipakai. Pendapat kedua boleh dipakai. Pendapat ketiga, kitalah yang majoriti yang tak tahu ni, kita sebenarnya. Kalau kita ada ilmu, kita akan ambil pendapat satu atau dua. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, kita akan ambil pendapat yang ketiga. Sebab apa? Sebab orang yang was-was, dia mungkin belum belajar, jadi dia was-was kan, dia tinggalkan. Itu lagi baik daripada dia was-was tapi dia teruskan. Sebab tak sah. Dalam kita solat, kita was-was, takut tak sah. Lebih baik kita tinggalkan. Kira betul apa yang ibu buat, ibu tinggalkan supaya bila ibu solat lagi, ibu yakin yang solat ibu tu sah. Kalau kita buat benda tak yakin, tak sah tau. Sebab setiap amal kita bergantung pada niat kita kan. Jadi kalau kita sendiri tak, alamak aku ni kentut Faraj tapi nak teruskan ke tidak kita pun alamak, kita dah macam kita nak baca Al-Fatihah pun dah ke mana kan, kita nak baca kita semua dah ke mana, kita lebih fikir kepada kita punya keadaan. Jadi lebih baik kita keluarkan diri kita dan kita kena choose nak batalkan ataupun tidak. Jadi sekarang hari ni kita share ilmu dia. Sekarang kentut Faraj ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan anything yang keluar daripada dubur kita, maksudnya tempat keluar najis najis yang besar dan kubul kita, maksudnya yang tempat keluar najis kecil, kencing, maaf kata dalam majlis ilmu ni. Jadi anything yang keluar from our body, from the lubang of our body, hukumnya membatalkan dan harus ambil wuduk balik dan harus solat kembali. Kalau siapa yang berpegang dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Kita mazhab Syafi'i. Tetapi, di sini ada tetapi. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Sebab di sini ada kekhilafannya. Kerana yang keluar kadang-kadang, that's why you have to understand. You sendiri mengalami benda tu sendiri. Badan you sendiri kan, bukan orang lain you boleh rasakan. You sendiri yang feel yourself. So this is where you punya kepandaian datang. You ada ilmunya. You tahu dia can be batal, dia can be tak batal kalau masuk mazhab yang berbeza. Tapi sekarang ni saya kasih contoh. Kadang-kadang kentut Faraj itu berlaku bukan sebab datang dari dalam badan kita, tetapi disebabkan, maaf kata, lapik kita punya pelaput Faraj kita. Maaf saya terpaksa kena cakap macam itu untuk semua faham. Faraj kita ada beberapa layer. Faham tak? Betul. Jadi bila banyak pergerakan tu, ada udara yang masuk dari luar. Bila kita bergerak, dia akan ada macam that bubble. Bila bubble tu keluar, itu bukan keluar daripada dalam lubang kita tau. Tetapi disebabkan kita bergerak. Perasan tak? Bila kita solat je, baru dia nak keluar. Kan? Sebab apa? Sebab itulah. Maksudnya gerakan tempat kita punya perut kita dengan faraj kita tu, kadang-kadang sebab kita punya faraj bergerak. Dia, lapisan tu dia bergerak-bergerak. Jadi ada angin yang balance tu, dia keluar buih-buih. Dia macam keluar put-put gitulah. Macam gitulah. Saya tak tahu macam mana nak cakap lagi. Jadi macam gitu. Jadi kalau pendapat yang kedua, kalau dia tidak keluar, kalau buih itu, kentut itu tidak keluar daripada lubang, maka boleh teruskan solat. Kalau kamu yakin yang kentut faraj itu keluar daripada lubang, maka batal. So this is the ilmu, but up to you untuk pakai yang mana. Faham? Sebab kamu lagi tahu keluar dekat mana.
Kan? Bukan saya tahu. Kan? Jadi kamu lagi tahu. Okay, kalau ni dia keluar dari mana dia tak keluar dari mana-mana. Dia mungkin maaf kata kisah kita ni wanita. So wanita ada rahim. Betul tak? Jadi kita kebanyakan di sini dah kahwin ke belum? Kenapa yang belum paling kuat Okey, kebanyakan saya anggap dah kahwin lah Jadi maaf kata bila berlakunya perhubungan suami dengan isteri, kita wanita perlu tahu kita ni ada, saya terpaksa cakap lah dalam fikir ni tak perlu untuk malu sebenarnya, perlu untuk cakap, kena terangkan. Lagi-lagi kita ni wanita kan, tak payah nak malulah. Cuma saya lebih segan sebab yang live tu. Tapi tak apalah, tak apa, insyaAllah. Untuk ilmu lah. Jadi wanita ni kita masuk sains sekejap lah. That's why Islam ni dia sebenarnya agama yang holistik. Dia agama yang sempurna. Dia agama yang syumul. Sebab dia bukan setakat hukum hakam saja, tapi dia termasuk dengan sains sekali. Jadi wanita dia ada berapa lubang? Maaf kata, saya terpaksa kena cakap. Ada tiga lubang. Nanti ada, 3 lubang? Lubang yang, ada 4 lubang pula. Macam mana? Yang saya tahulah, saya tak tahulah berapa lubang yang pun ada, tapi saya tahu ada 3 lubang. Yang saya belajar ada 3 lubang. Yang pertama lubang, maaf kata, dubur, tempat buang najis. Yang kedua, kubul, tempat buang maaf kata air kencing. Yang ketiga, lubang rahim ataupun lubang yang maaf kata kalau kita melakukan hubungan suami isteri, itulah lubangnya. Dan itu juga lubang yang mana kita beranak. Kita melahirkan anak kita. Jadi kita ada 3 lubang. Jangan cakap ada 2 lubang lah. Nanti kita fikir-fikir juga nanti kat rumah, macam mana boleh 2 lubang Jadi macam gitulah. That's why Islam sangat menjaga wanita. Kalau kita berhubungan suami isteri, haram untuk suami melakukan hubungan daripada belakang. Sebab dia bukan tempat yang sesuai. Dia kan najis. That's why ada tempat yang tertentu, gunakanlah tempat yang tertentu tu kan. Jadi berbalik kepada kita punya soalan. Kalau kentut faraj, dia berbalik pada kamu. Sekarang kamu ada ilmunya. Pendapat pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan batal kalau anything keluar daripada depan dan belakang. Batal. Kalau kamu ambil pendapat tu, maka susah sikit. Sebab bila kamu dekat umrah nanti, bila haji, sikit-sikit keluar, sikit-sikit kena pergi toilet. Sebab tu ada yang berpendapat kadang-kadang mutawif akan menasihatkan, kalau dekat sana kita ambil pendapat yang menyenangkan kita. Jadi kalau kita terkeluar sikit pun, at least tak kena patah balik. Kalau kita punya hotel dekat tak apa. Kalau kita punya hotel jauh, nak patah balik, belum patah balik dah keluar lagi. Kan? Itu yang menyusahkan kita lah. Maksudnya menyusahkan tu sebab kita ni badan berpenyakit mungkin. Atau banyak angin. Badan kita banyak angin. Kena urut mungkin. Untuk keluarkan angin yang disebut. Jadi kalau kita jarang-jarang, ada 2 kondisi sekarang. Kalau kita jarang-jarang keluar angin dekat bawah. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, silakan. Boleh. Sebab jarang kita berlaku. Jarang kita solat, jarang keluar angin lah. Jadi kita boleh ambil pendapat ibu yang pertama. Kita kalau sesekali happen, dia keluar, kita batalkan, kita ambil wuduk balik. Tetapi kalau kita ni selalu every time nak solat, time tu juga nak keluar. Time lain tak nak keluar. Time solat tu juga nak keluar. Jadi kita ambil pendapat yang kedua. Sebab pendapat kedua pun betul. Jadi tak ada pendapat yang salah di sini. Pendapat pertama betul, pendapat kedua pun betul. Jadi jangan kita gaduh. Jangan kita, awak batal sama mana ni? Tak boleh ni. Kalau kita jumpa orang kan, kita gaduh. Padahal dua-dua pendapat ulama'. Ulama' Syafi'i, ulama' Hambali, ulama' Maliki, ulama' Hanafi. Kita bukan ulama', kita ikut saja ulama'. Kalau kita nak pendapat kita sendiri, make sure kita baca buku, kita jadi ulama', baru kita boleh keluarkan fatwa.
Tapi kita ni bukanlah ulama yang macam itu. Jadi kita ikut fatwa yang dikeluarkan oleh ulama mazhab Syafi'i ataupun ulama mazhab Maliki atau Hanafi yang lebih menyenangkan. Kalau kita selalu asyik keluar ketuk faraj tu, saya nasihatkan guna pendapat Imam Maliki atau Imam Hanafi supaya tak selalu kena ambil wuduk dan juga ambil wuduk balik untuk solat. Kes ni sama dengan kes wanita istihadah. Siapa tahu? Betul. Ini lain kes lah Istihadah pun tak sama Ni belum lagi start masuk Kamu Salim tau. Ni baru nak membahaskan pasal kita punya topik pada minggu lepas. Wanita istihadah perlu untuk lihat kalau kita haid. Contohnya kita haid perempuan paling lama haid berapa hari? 1 jam? Paling sikit 1 hari 1 malam 24 jam. Paling sikit kan? Paling lama 15. Kalau satu orang wanita ini dia ada haid daripada day 1 sampai day 15 dia haid, besoknya keluar haid. Jadi apa maksudnya? Istihadah. Dia kena solat ke tak kena solat? Kena solat. Bagaimana dia nak membersihkannya? Contohnya dia contohnya darah dia masih mengalir. Apa yang dia boleh buat? Dia kena bersihkan dulu. Bersihkan kemaluannya. Bersih macam mandi hadas besar. Sama juga bersihkan. Dan jangan lupa untuk sumbatkan kapas ataupun kain. Make sure dia kena stop dia punya pendarahan tu. Jadi wanita yang beristihadah ni dia penat. Dia sangat penat. Sebab bila darah kita melebihi 15 hari, kita keluar, kita wajib solat. Jangan sebab kita nampak dekat kita punya panty liner ke pad, tak boleh solat ni sebab keluar. Tapi dah berapa hari? Dah 20 hari dah haid. Lamanya kan contohnya. Itu bukan sebab haid. Itu darah penyakit. Darah istihadah. Allah sedang uji dia. Darah istihadah ni memang berat. Sebab apa? Dia nak kena catat hari apa yang dia actually haid. Hari apa yang dia istihadah sebenarnya. Jadi contohnya orang yang dia memiliki haid yang lebih daripada 15 hari, dia perlu membersihkan kemaluan dia, bersihkan faraj dia, tutup tempat keluar dia punya haid tu ataupun istihadah dengan kapas ke dengan kain yang tak sakitkan kita lah. Make sure stop dan baru kita ambil wuduk, solat. Dan untuk istihadah dia special case. Every time waktu solat baru boleh solat. Contohnya pukul 1. Contohnya pukul 12. 12 tadi darah masih lagi tak stop. Tapi dah 16 hari ni. 16 hari haid. Maksudnya hari tu is hari pertama dia istihadah. Betul tak? Pukul 12 dah boleh ambil wuduk ke belum? Tak boleh Untuk orang istihadah dia tak boleh ambil wuduk. Kalau dia ambil wuduk, dia solat juga tak sah. Ini penting sebenarnya. Untuk orang macam biasa, kita ni yang tak ada istihadah, tak apa. Kita ambil subuh pun boleh. Kita punya wuduk subuh sampai zuhur boleh. Kalau tak kentut lah. Kalau tak pergi tandas. Tapi untuk istihadah, untuk orang istihadah, dia pukul 12 pun dia tak boleh ambil wuduk. Bila muazzin, bila dah azan je, Allahu Akbar, baru dia boleh ambil wuduk. Baru dia boleh dah bersihkan dia punya faraj dia, dah sumbat dengan kain ataupun dah pakai panty liner ke ataupun cortex ke apa. Baru dia boleh ambil wuduk, lepas tu dia kena solat terus. Tak boleh tangguh-tangguh lagi. Ini dia punya susah sikit untuk istihadah. Jadi wanita ni susah sikit lah. Susahnya itu je part tu. Tapi yang lain ibadah semua senang. Tak ada masalah. Cuma masalah yang paling berat is masalah istihadah. Dan ulama dahulu ulama lelaki lah. Ulama kan lelaki kan. Ulama lelaki nak buat kitab je ni. Nak buat kitab untuk haid tau. Bukan untuk lain tau. Untuk wanita, untuk haid je satu tebal buku. Nak bahaskan tentang istihadah. Nak bahaskan tentang haid. Betapa susahnya sebenarnya kita ni, wanita ni.
Jadi kalau kita datang bulan, make sure kita check kita punya date. Kadang-kadang kita sambil lewa sebenarnya. Sambil lewa. Kalau kita memang datang bulan, very straightforward. 7 days, 6 days kan. 10 days, itu okay. Tapi once you dah istihadah, tu yang dah kena start check balik. Sebab kadang-kadang istihadah tu berjadi haid ataupun berjadi penyakit. Okay, minta maaf saya memang mukadimah panjang hari ni. Sampai setengah jam. Tapi ini penting penting. Penting. Fikih ni memang dia very dry. Dia very dry. Dia dalam bahasa Melayu very kering lah. Kering tu apa? Kering tu macam 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 susah nak faham. Macam gitu kan. Fikih ni susah nak faham. Sebab apa? Dia berbentuk amali. Dia berbentuk praktikal. Kalau cakap tentang tauhid ke tasawuf ke hari ni, dia senang. Sebab dia masalah dengan hati. Dia dekat dengan hati kita. Dia boleh kita terima. Kalau fikih ni, dia bukan pasal hati. Dia pasal kita punya ibadah. Jadi manusia ni dia malas sikit buat ibadah. Dia berat sikit. So bila fikih ni, dia macam susah lah nak terima. Bukan susah nak terima lah. Maksudnya susah nak dengar. Sebab macam boring sikit. Contoh macam gitu. Kalau Musalim ke tasawuf ke tauhid, dia senang sebab dia berkenaan dengan hati, dan hati kita senang terusik lah dengan perbahasan ataupun topik-topik yang macam hari ni. Tapi kalau dengan fikir kan, solat tu dah start dah menguap kan. Itulah minta maaf. Contoh saja. Kalau cakap pasal fikir ke apa, dia macam berat sikit lah. Gitu. Tapi bukan kamu semualah. Kadang-kadang kita pun dekat sekolah pun gitu. Bukan fikir je kita lah. Buku fikir dulu bukan gini tau. Buku fikir dulu ada 3 jilid tebal. 3 nak kena belajar. That's why kita pun mengantuk lah. Ustaz pun ajar macam gitu. Kita pun kat belakang tak tahu lah nak apa jadi. Tak tahu apa jadi. Nasib baik jadi orang ni hari ni. Alhamdulillah. Ya Allah. Okey, kita teruskan pada hari ini. Sifat yang tercela yang perlu dijauhkan. Banyak bercakap. Last week kita dah cover sikit kan. Hari ni kita sambung balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela. Ketahuilah banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela yang wajib untuk kita jauhi. Perlu jauhi. Apabila seseorang banyak bercakap, nescaya akan keluarlah percakapan yang sia-sia daripadanya. Banyak bercakap yang sia-sia akan menjadikan penyebab hati menjadi gelap, malah menjadikan hati itu mati. Kalau kita cakap non-stop, kita akan of course tercakap benda yang sia-sia. Melainkan kita bercakap itu tujuan untuk menyampaikan ilmu, tujuan kita untuk berdakwah, dan itu tidak mengapa. Tapi kalau kita cuma just berbual-bual kan, nothing much lah. Maksudnya berbual pasal benda lain, itu takut-takut menjadikan perbualan yang sia-sia. Apakah perbualan yang tidak sia-sia? Perbualan yang mana kita memasukkan elemen-elemen agama, ataupun yang mana kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut macam gitu, kalau cakap pasal agama, insya-Allah tak akan sia-sia. Kita dah cakap tentang bohong last week. Betul tak? Jadi antara keburukan lidah ada 5. Bercakap bohong, ghibah ataupun mengumpat, berbantah-bantah. Orang kata berbantah dalam English apa? Apa dia? Itu dalam bahasa apa tu? Itu Jawa. Saya kata English. English. Dalam English apa? Berbantah-bantah. Saya lupa. Okay, tak apa. Nanti kita sama-sama belajar. Saya lupa pula apa. Bukan provocation. Provoke tu dia lain. Tak dengar apa? Argumentation. Argue tu actually boleh lah argue. Argue. Kita berlawan-lawan. Berlawan-lawan itu. Okey, yang keempat, melawak. Kita tak boleh melawak lah. Berlebih-lebihan tu tak boleh. Sikit-sikit nak melawak. Sikit-sikit melawak. Sikit-sikit.
Itu dah habis dah. Kalau buka lagi tak habis lagi ni. So yang kelima, jangan kita antaranya keburukan lidah ni suka memuji. Memuji itu boleh, tetapi memuji jangan sampai kita memandang orang itu sebab dia ni orang yang ada status, so kita puji dia untuk kita punya own kebaikan. Tu tak boleh. Okay. Kita akan teruskan. Ni saya dah cakap belum? Kalau belum saya cakap lagi ayat Al-Quran tentang orang yang berbohong. Orang yang suka berbohong sudah dipastikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana mereka berdusta. Jadi walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Kerana mereka berbohong, kerana mereka berdusta, maka Allah meletakkan azab yang pedih. Azabun alim tu azab yang pedih sekali. Jadi siapa yang bohong, Allah akan hukum dia. Dulu mak-mak kita cakap apa? Kamu jangan cakap bohong ya. Nanti potong lidah. Kan? Kenapa potong lidah sebab lidah tu yang suka bohong. Jadi nanti dalam api neraka, kalau siapa yang suka cakap bohong, siapa yang suka fitnah orang, nanti malaikat akan tarik lidah kita, dia akan potong lidah kita. Lepas tu nanti lidah kita akan tumbuh balik. Tarik lagi, potong lagi. Tumbuh lagi, tarik lagi, tumbuh lagi. Saya tumbuh lagi. Memang dekat neraka tu, kenapa namanya neraka? Sebab itulah tempat torture. Torture is a place for torturing. Yes, penyiksaan. Betul dulu. Seksa lah. Maksudnya kenapa kena ulang-ulang-ulang? Sebab kan Allah dah pesan dekat dunia, jangan buat. Allah tangguhkan tu. Kalau kita bohong, contoh kita bohong sekarang bukan saya suruh bohong. Maksudnya contoh saya bilang satu pembohongan yang memang terang-terang bohong. Saya seorang lelaki, bohong tak? Bohong tak? Saya cakap bohong kan? Tapi saya bukan nak niat nak bohong tau. Ni contoh saja Saya ni lelaki sebenarnya, contohnya. Kalau Allah nak hukum saya sekarang ni, sekarang pun saya dah kena hukum. Tapi Allah menangguhkan hukuman sebab Allah nak kita semua bertaubat kepadanya. Kalau tak, ada satu ayat Quran, saya lupa dalam surah apa, tapi Allah sebut dalam ayat Quran, Allah kalau nak hukum orang, Allah kalau nak hukum satu dunia ni, disebabkan kezaliman kita, disebabkan kita berbuat maksiat, disebabkan kita perbuatan kita yang maaf kata yang kurang bijak, Allah boleh je hukum. Dan tak akan ada satu pun yang tersisa dekat dunia pun. Begitulah sifat manusia, begitulah umat kita ni, sekarang ni manusia ni. Maksudnya orang tak akan terlepaslah dengan hukuman Allah. Semua orang buat dosa, kan? Tapi Allah Subhanahu Taala menangguhkan hukuman sebab Allah nak kita bertaubat kepadanya sebelum pintu taubat tertutup. Betul. Kenapa? Sebelum pintu taubat terbuka, memang dah buka dah sekarang. Sebelum tertutup lah, takkan terbuka kan. Jadi sekarang ni kita kalau ada banyak dosa, selagi kita sebelum nyawa kita belum lagi di tengah-tengah kerongkong kita, sebelum nyawa kita belum berada di ubun-ubun kita, sebelum roh kita belum dicabut, maka kita perlu dan wajib untuk minta ampun kepada Allah. Kita wajib bertaubat kepada Allah dan insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Tapi kalau kita dah dekat sakaratul maut baru nak minta ampun, maaf katalah itu terpulang kepada Allah. Nak terima ke atau tidak. Kita ada contohnya.
70, 80 years old of living. Kita hidup dekat dunia ni 80 tahun, 60 tahun, 40 tahun kan. Dalam 40 tahun tu, berapa banyak kita minta ampun dengan Allah? Kita fikir sekarang. Kita fikir sekarang. Kita fikirlah nanti kat balik rumah nanti kita fikir. Kita ni Allah kasih 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun kan. 50 tahun. Siapa yang saya terskip pula 50 tahun Kita selalu maksiat tapi kita lupa yang Allah ni tangguhkan kita punya hukum sebab takut-takut Allah nak azab kita dekat neraka ataupun Allah kasih kita peluang untuk bertaubat dan tak payah dihukum dekat akhirat nanti. So kita nak yang jadi yang mana? Kita nak jadi hamba yang mana? Hamba yang bertaubat kan? Siapa yang bertaubat, Allah akan cleankan dia. Seolah-olah macam dia tak ada apa-apa pun. Itu dosa-dosa yang besar lah kan. Dosa-dosa yang kecil kita minta istighfar, insya-Allah boleh terhapus. Tapi dosa-dosa yang besar memerlukan kita untuk solat taubat, solat tasbih kalau boleh. Cubalah untuk kita kena buat untuk kita menghapuskan dosa-dosa besar kita. Antara dosa-dosa besar tu is kita dengan Allah saja yang boleh minta ampun. Kalau kita ada dosa dengan manusia, please minta ampun dengan manusia. Kalau kita ni tercakap kasar ke, tercakap belakang dia ke, kita ribah ke, minta ampun dengan orang tersebut. Sebab nanti dekat akhirat, bila kita ni dah ditimbang, kita punya amal, takut-takut kita ingatkan kita ni banyak pahala. Tapi actually, kita punya pahala semua dah transfer. Transfer tu siapa? Transfer tu orang yang kita cakap-cakap. Ada cerita tentang, nanti kita akan masuk dalam mengumpat. Nanti kita akan bab mengumpat. Ini adalah ganjaran bagi orang yang berbohong. Kenapa saya kata ganjaran? Sebab orang yang suka berbohong ni, dia ingatkan bohong tu nothing. It's nothing. Jadi, ganjaran yang pertama, untuk orang yang berbohong, azab yang pedih. Dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dia akan mendapatkan rezeki yang berkurangan, tidak dapat keberkatan dalam hidup dia, tak dapat. Akan dicop sebagai pendusta. Remember the story of one boy and the wolf, kan? Orang tak percaya dia kan? Dia sebab dah dicop, dah dilabel sebagai pendusta. Awak nak tak kalau orang kat luar nampak awak, jangan kawan dia, dia ni pendusta, dia pembohong. Awak rasa apa? Kecil hati kan? Mesti awak rasa sad. You will feel sad. So jangan bohong lah. Jangan bohong kalau tak nak dilabel sebagai pembohong. Malaikat akan jauh dari orang yang berbohong. Kenapa? Ada demi dalil dia. Malaikat akan jauh. Bukan sebab dia berbohong aja, tapi disebabkan sesuatu benda. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat orang yang berdusta. Tadi ada ayat tadi, ada ayat dalam sini pun, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melaknati orang yang berbohong. Dalam sini ada. Mana dia? Ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, faj'al la'natallahi 'alal kazibin. Dan Allah melaknat orang-orang yang berdusta dalam page 160. Okay, dalam page 160. Jadi Allah melaknati orang yang berdusta. Dan akhir sekali, orang yang berdusta akan disiksa dalam kubur sehingga hari kiamat. Kita ingatkan kita bila hari kiamat je baru dah start dia punya penyiksaan, dah start dihukum. Kita ni dalam fikiran, dalam neraka je kita akan torture. Tak. The moment kita meninggal dunia, kalau kita orang yang bukan baik, that is when you punya torture start. That is when the torturing start. Dalam kubur, malaikat dah tunggu dah. Dah datang dah ni. Dah datang dah. Kalau orang jahat lah, kalau dia orang yang tak baik, dia dah tunggu dah. Malaikat dah tunggu dah nak pukul lah dia. Betul, tak kelakar. Betul. Tak kelakar. Saya buat kelakar. Maaf Maksudnya, orang kalau yang jahat, dia kalau dah meninggal, malaikat dah tunggu dia dah. Untuk kena pukul lah. Dan akan dipukul sampai hari akhirat. So, awak imagine, kita ni kadang-kadang kita tak bersyukur. Kita kata,
Kenapalah aku dihidupkan zaman ni? Kalau aku hidup zaman Nabi lain kan, aku akan jadi orang yang beriman. Contohnya, kita ni banyak berangan-angan. Tapi kita tak tahu kenapa kita dipilih untuk masuk dalam umat Nabi Muhammad. Kan? Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, Nabi tau, Rasul berebut-rebut nak jadi umat Nabi Muhammad. Nak jadi umat tau, bukan nak jadi Rasul atau nak jadi Nabi dalam zaman Rasulullah tau, tak. Nak jadi hamba je macam kita-kita. Sebab ada keberkatan untuk menjadi hamba dalam umat Nabi Muhammad. Tak semua orang yang dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ni semua ni, each of us dipilih. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ni angan-angan. Kalau aku hidup zaman dulu, aku mesti jadi orang ni. Contohnya kan. Sedangkan, contohnya orang yang daripada zaman Nabi Adam, berapa ribu tahun tu, kalau dia baik, Alhamdulillah, tak ada apa. Kan? Maksudnya, malaikat jaga dia, kan? Dia akan hidup senang dekat dalam kubur. Tapi kalau dia bukan orang yang baik, daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni masih kena pukul tau. Masih kena pukul. Torture non-stop. Hari-hari stop. Kecuali hari Jumaat. So hari Jumaat, hari yang special sikit. Jadi that's why orang kata, siapa yang meninggal pada hari Jumaat, dia tak akan dihisap. Maksudnya tak akan ditanya dalam ni. Katanya. Tapi kita mana pernah pergi ni kan. Ni bukan macam pergi travel kan, pergi Johor ke balik sini. Sana memang gitulah. Tak ada, no one knows kan. Tak ada orang tahu. Kalau siapa yang cakap, saya pernah mati dan hidup semula, tu tak tahulah. Itu Allah lagi tahu. Allah lagi tahu. Saya tak nak cakap banyak lah. Okey, balasan orang yang selalu ataupun suka berbohong. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperingatkan mereka kepada umatnya untuk tidak berbohong kerana akan mendapatkan siksaan kubur yang sangat pedih. Sebab apa? Dalam hadis yang pendek ni, Rasulullah pernah bersabda, aku melihat dalam mimpi 2 orang malaikat, dan 2 orang malaikat ni keduanya berkata, orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga adalah seorang pembohong. Maksud lidah kita punya mulut kita koyak sampai telinga. Sakit tak? Sakit lah kan? Kita boleh imagine sakit kan? Telinga saya pun sakit. Ia berbohong sehingga kebohongannya tersebut dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk. Ufuk tu apa? Ufuk tu, tahu tak? Langit kita, sky. Langit kita, orang kata langit ni tak bertiang, betul tak? Ufuk timur. Ufuk tu, apa tau? Ufuk tu is the thin line between langit dengan the other universe. The other universe lah, the other things lah. So, maksudnya apa tau? Orang ni, dia berbohong sampai banyak sangat. Sampai terlalu banyak sangat, sampai mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia menjadi beban sehingga hari kiamat. Dan orang itu, kira disebabkan dia berbohong banyak sangat, antara benda yang diseksa, mulutnya dikoyakkan lah. Dikoyakkan hingga ke telinga. Itu baru ni tau, baru dalam kubur belum lagi sampai neraka. Nak masuk neraka, nak malaikat campak tau. Bukan kata dipersilakan, red carpet, tak ada. Malaikat campak. Semua api. Maksudnya apa? Alhamdulillah. Tapi tak ada ketawa sebenarnya. Macam mana jadi maksudnya kita ni kena campak lah dengan malaikat. Campak tu kadang-kadang muka dulu kan, hidung dulu. Sebab apa? Dekat dengan mulut. Mulut yang banyak cakap-cakap ni, banyak bohong ni, kena jaga-jaga. This is the one I said. Malaikat akan menjauh dari orang yang berbohong. Kenapa? Ni dalil dia.
An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتنه. Daripada Ibnu Umar yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang hamba itu berdusta, iza kazabal abdu, maka para malaikat akan menjauh daripada dia satu batu. Satu batu kerana busuknya bohong itu. Bukan sebab busuk mulut dia tau. Bukan sebab tak gosok gigi. Bukan. Sebab busuknya perbohongan tersebut. Walaupun bohong tu, yang dia kata tu kata-kata yang manis. Contohnya, bila manusia dengar, wah, macam we are happy to hear. Kan? Tapi, sebenarnya itu bohong. Satu perbohongan yang besar. Malaikat yang ada di sekeliling akan lari daripada dia sebab bau busuk. Sebab bohong. Satu batu ni macam mana? How far is 1 mile? Ataupun satu batu? Contohnya dari masjid ni, nak pergi Queenstown MRT. Macam gitu jauh dia. Contoh, lebih kurang macam gitu. So kita bohong kat sini, malaikat lari pergi sana. Sebab busuk. Because our mouth busuk because kita bohong dengan orang. Kondisi yang boleh dia berbohong untuk kita bohong ada 3. I said already last week. Okay, untuk mendamaikan orang yang bergaduh boleh. Dalam peperangan boleh. Ucapan suami terhadap isteri dan sebaliknya. Okay. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia diperbolehkan untuk berbohong dalam 3 kondisi ini. Adalah untuk menjaga perhubungan saudara se-Islam. So kita mendamaikan orang. Yang kedua, menjaga nyawa seorang Muslim dalam peperangan dan mengeratkan mahabbah atau rasa cinta terhadap suami dan isteri. Sebab tu jadi suami kena bijak. Kena bijak kenapa? Kalau tahu yang isteri ni kuat jealous, contohnya, suami kena main peranan lah. Suami kena pandai pujuk, kena pandai cakap-cakap, kan? Kena pandai berbual lah, kan? Sama juga dengan suami. Kalau suami ni jenis yang memang kuat jealous, kan? Isteri kena pandai main peranan. Tapi kalau dua-dua nak dia juga yang dengan cakap dia je, susah lah, kan? Kita ni nak bina rumah tangga sampai ke syurga, kan? Sampai tua, sampai syurga. Betul tak? Tapi bila baru beberapa tahun je dah muak dengan each other. Dah tak suka. Dah tak sayang. Takut-takut kita ni niat kahwin bukan sebab Allah SWT. Tak kisahlah kita kahwin ni sebab cinta ke, sebab kena paksa ke, ataupun maksudnya bukan kena paksa lah, maksudnya kita ni tak ada pilihan ke, kan? Niat kahwin mesti kena sebab Allah. Kalau misal kata terpaksa kahwin, kita ada hak untuk cakap tak nak, kan? Wanita ada hak untuk cakap tak nak. Jangan kita rasa macam kita ni alamak, kita kena ikut kita punya keluarga, kan? Kita wanita ada hak. Jangan paksa. Dalam agama Islam tak boleh paksa wanita tersebut untuk kahwin kalau dia tak suka. Tapi kalau siapa yang janda, dia tak perlu minta izin pun sebenarnya. Dia kalau dah jumpa siapa yang okey, boleh silakan berkahwin. Kenapa macam kenapa yang tidur pun boleh bangun bila cakap pasal ni? Saya gurau. Kena faham agama. Ni semua fikir lah. Kalau kita anak dara, of course kita kena dengar kita punya family. Tapi kita ada hak untuk menolak. Sebab tu kadi, kalau jumpa perempuan, kan, kalau jumpa perempuan, awak okey tak nak kahwin ni dengan dia, awak setuju tak? Adakah ini awak punya keputusan untuk kahwin ke tidak? Nanti dia akan cakap, ni saya memang reda, saya setuju nak kahwin dengan si fulan, contohnya. Kalau janda tak payah. Janda boleh tak payah minta izin pun sebenarnya. Dia boleh kahwin bukan tanpa wali. Maksudnya tanpa persetujuan wali pun dia boleh kahwin sebenarnya. Lebih senang lah. Sebab janda dah tahu apa yang
Dah. Ha? Janda dah bebas. Ha? Belum lagi. Maksudnya kenalah. Kenapa janda diberikan bukan bukan macam itu. Astagfirullahalazim. Eh, ini salah bawa ni. Ini salah bawa janda. Nasib baik yang cakap ni ustazah tau, bukan ustaz. Nanti malu kamu. Taklah. Maksudnya gini, janda tak perlu minta izin sebab janda sudah ada pengalaman. Bukan pengalaman kahwin tau. Jangan faham, jangan salah faham. Pengalaman untuk tahu siapa yang baik, siapa yang tak baik. Kalau anak dara, dia perlu untuk wali dia scan, tengok dia baik ke tidak kan. Selalunya kalau anak dara dia selalu muda kan. Anggaran belasan ataupun mungkin paling-paling 30-an lah zaman sekarang. Kalau janda, dia mungkin dah dewasa, dah melalui fasa perkahwinan, dah tahu selok-belok suami macam mana kan. Jadi kalau dapat bakal suami yang baik, nampak yang baik, dia boleh kahwin terus sebenarnya. Tak payah minta izin pun boleh, tak apa. Tapi kita ada adat kita minta izin lah kan. Takkan tiba-tiba kita janda, tiba-tiba kita kahwin tak bilang orang. Kita kena beritahu jugalah, kena minta izin sebagai adat kita dengan orang tua kita. Tiba-tiba cakap pasal kahwin, kenapa? Sebab mahabbah, rasa cinta terhadap suami isteri. Okay, next. Kita nak masuk ni. Ni last before kita ni. Last ni paling hot lah. Keburukan lidah, mengumpat, ghibah. Apa makna mengumpat? Mengumpat ialah apabila engkau menyebut kekurangan seseorang yang apabila dia mendengarkannya, dia akan benci. Walaupun kekurangan itu ataupun aib itu disebutkan benar. Contohnya, orang ni dia mungkin ada aib dia, ada kekurangan dia. So kawan dia cakap dengan orang lain tentang aib dia. Itu dikira ghibah. Walaupun betul. Contoh, si fulan dia agak besar badan dia. Contoh. Dia cakap dengan kawan lah tu, kau panggillah kawan kau tu yang besar. Itu pun ghibah. Itu mengumpat Walaupun kita rasa macam kelakar, tapi itu mengumpat. Sebab kamu berani cakap belakang dia, tak berani cakap depan dia. Betul tak? Kalau cakap depan dia sekalipun, itu maksudnya kamu dah rendahkan dia. Still sama, still bad. Okay, still bad. Sebab apa? Ada hadis daripada Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW bersabda, tahukah kalian apakah itu ghibah? Apakah itu mengumpat? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab. Sahabat-sahabat mungkin tahu. Contohnya saya tanya awak semula, awak tahu tak color kuning tu color macam mana? Contohnya. Kalian tahu color kuning tu macam mana kan? Tapi disebabkan adab, kalian cakap, ustazah lagi tahu. Contohnya, itulah sahabat yang adab. Dia tahu, mereka mungkin tahu, tapi sebab adab dengan Rasul, dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi Nabi SAW berkata, iaitu engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Dan Nabi ditanya lagi, sahabat tanya, bagaimana pendapat Rasulullah kalau jika itu memang benar ada pada orang tersebut? Maka Rasulullah menjawab, kalau sememangnya benar begitu, berarti engkau telah meribah dia. Kamu dah mengumpat dia lah. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, bermakna engkau telah berdusta atas dia. So dua-dua pun salah. Cakap betul tentang dia, awak dah ribah dia. Awak dah buka aib dia. Kalau awak cakap yang bukan betul pun, awak dah bohong terhadap dia. So dua-dua pun tak bagus untuk kita cakap. So jangan kita cakap pasal orang lain. So the moral of the story, the lesson that you have to take from today is don't talk about people. Walaupun walaupun benda tu pada kita, takkanlah dia tak okey kan. Contohnya lah, contohnya orang ni saya takut saya cakap, takut terkena kat kita pula kan. Saya tak nak macam itu.
Contohnya, okey lah, saya cakap saya lah. Contohnya, awak cakap pasal saya lah. Ustazah ni asyik pakai hitam je contohnya. Ketawa macam pernah gibah je. Macam pernah je. Taklah. Contohnya macam itu. Sebab saya nak bagi contoh apa lagi kan. Okay. Ustazah ni asyik pakai hitam je. Tak ada baju lain ke? Contohnya. Itu betul tak? Adakah itu kenyataan yang betul? Betul kan? Sebab memang saya pakai hitam kan selalu kan. So awak semua dah ribah saya lah. Contohnya kalau berlaku macam itu, means you dah cakap pasal saya lah. Kalau I tak happy, contohnya macam tak apalah saya nak pakai hitam, kenapa tak boleh? Contohnya I feel macam kenapa you nak cakap pasal I macam gitu. So all your pahala I yang dapat. Ayo. Tak tahu. Macam gitulah. Contohnya macam gitu. Saya happy lah kan. Tapi of course kita kan saudara. Tak naklah kita macam kita nak nanti kita kat sana kita happy, habis kita bagi saudara-saudara kita yang kita kenal masuk neraka. Kita rasa macam unhappy. Orang mukmin tak akan rasa happy kalau kita nampak kita punya saudara kita masuk neraka sebab kita. Faham kan? So kita kena nasihatkan, we have to advise kita punya sisters, kita punya kawan-kawan, ahli keluarga untuk jangan buat macam gini. Jangan buat macam gini, jangan buat maksiat dengan mulut kita, jangan kita ribah. Itu contoh je lah. Means you talk about me, something that is true and I don't feel comfortable because you talk about me. So itu maknanya kalian dah ribah terhadap saya. Tapi kalau kalian cakap benda yang tak betul pada saya, contohnya bukan benda yang tak yang apa, kira satu perbohongan lah, satu fitnah, means you telah bohong terhadap saya, which is lagi berat. So jangan cakap pasal orang kenapa saya suka pakai hitam, sebab saya ambil saya nak cubalah untuk ikut sunnah Nabi sebenarnya. Bukan sunnah Nabi tau, maksudnya sunnah wanita-wanita yang dahulu. Mereka tak pakai colour-colour, diorang pakai hitam. Antaranya lah. Satu, sebab saya tak suka pakai colour-colour, sebab saya rasa saya tak cantik sangat nak pakai colour-colour. Itu satu sebenarnya. Second, sebab saya mengambil Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, tak apalah saya pakai hitam, so that saya ingatkan diri saya lah, yang saya tak perlu nak bersuka-suka sebenarnya. Tapi itu saya punya pendapat. Saya tak halang orang lain pakai colour-colour tau. Jangan lepas ni semua hitam pula. Tak mau. Jangan sebab ikut saya. Apa? Saya tahu. Maksudnya it's okay. If you want to pakai colour-colour, silakan. Tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma saya punya own reason lah kenapa saya pakai hitam. Tu je. Okay. Hot topic lah topik ganda ni macam tak boleh keluar daripada topik yang itu. Okay. Hukuman mereka yang ribah di neraka. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW, pada malam Isra' Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang mencakar muka mereka dengan kuku mereka. Ingat dekat dalam neraka, siapa yang ribah, kuku mereka akan akan tumbuh daripada tembaga. Tembaga tu apa? Macam besi tau. Besi, dia akan cakar dia sendiri. Nanti dah baik muka dia, dah elok, cakar lagi. Dan Rasulullah tanya, ya Jibril, man haulak? Siapa mereka? Kan? Siapakah mereka itu ya Jibril? Jadi dia berkata, allazina yaghtabuna an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang ribah kepada orang lain dan mencela kehormatan mereka. Dia cakap pasal orang lain dan dia buat orang lain punya maruah, reputation gone because of what they say. Sampaikan cakap pasal orang lain kan. Sekarang we might not say in front of the people, tapi kita ada handphone kan, dekat social media kan, kita cakap pasal orang tu. Kita cakap jari kita yang bercakap, jari kita ni pun mendapat dosa. Kan kalau dulu hukuman dia sebab apa? Sebab kita ribah dengan mulut, tapi sekarang kita ribah dengan teks kita. Okay, ni termasuk ribah. Ini semua termasuk ribah. Semua ni. I will go from this one. Siapa nak ambil gambar boleh lah.
Ini semua termasuk ghibah. Menyebut aib fizikal orang. Contohnya, kau nampak tak si Dekto tu? Siapa? Alah, yang si kuruskan lengkek tu. Contohnya, kita menyebut fizikal aib dia. Walaupun kita panggil dia kurus macam cicak contohnya. Tapi macam tak baik kan? Tak baik cara sebut. Nampak macam kelakar lah. Tapi kalau yang si kurus tu dengar, dia suka tak? Dia mungkin tak suka lah. Unless kalau dia sendiri kata, panggil dia aku cicak. Tak apa sebab aku kurus. Itu tak kisahlah sebab dia memang dia kasih izin kan. Tapi kelakar lah untuk dia kata tak apa panggil dia cicak. Which is tak make sense lah pada saya. Tapi selalunya orang akan rasa sedih lah sebab kita menyebutkan fizikal atau aib dia yang yelah dia tahu yang tu aib kan. Ataupun contohnya dia kata yelah dia badan dia gitu ke, badan dia gini ke apa, tak boleh lah kita menyebut fizikal aib orang. Ini bukan depan ni kat belakang. Kalau depan-depan pun dikira ribah juga. Depan ke belakang ke still, depan orang tu ke belakang orang tu still dikira ribah. Apa? Sorry? Gerasani? Apa tu? Oh, saya nak kena ada dictionary lah. Maaf ya. Okey. Yang kedua, tadi yang pertama menyebut aib fizikal orang tu. Kita nampak orang tu kurus ke, nampak orang tu gemuk ke, maaf kata kita sebut pasal dia, orang tu tak suka, itu pun dikira ribah. Kita menyebutkan nasab atau keturunan dia. Contoh kita tahu yang dia ni maaf kata anak lawan nikah contoh kau kenal tak si A tu? Dia kan ni anaknya tu sebab dia anak lawan nikah. Itu pun ribah. Jangan cakap macam gitu kat orang. Jangan cakap gitu kat orang. Okay, kita akan skip ni because this is overall. Third, kita ribah tentang akhlak dan sifat dia. Contoh, dia mempunyai akhlak yang tak baik. Dia suka mencuri, contoh. Ataupun dia suka minum arak, contoh. Aku lalu kat depan kedai tu, aku nampak dia beli lagi arak. Dia memang suka minum Itu pun ribah. Jangan cakap pasal orang. So if you can see all the 4 things is untuk apa? Untuk avoid kita jangan cakap pasal orang. So this is the line yang Rasulullah dah draw. You cannot say about people physical, you cannot say about dia punya keturunan, nasab dia. You tak boleh cakap pasal akhlak dia pun yang baik atau yang tak baik, and you tak boleh tiru pun aib dia. Contohnya orang tu maaf kata dia jongang lah, jongang. Habis kita macam gitu. Kita tiru aib dia. Habis orang tu mesti akan rasa macam rasa apa bahasa Jawa dia? Apa dia? Brongos. Lain macam. Okey. Macam gitulah dia meniru aib orang. Ataupun contohnya maaf kata ada orang yang kita kenal kaki tempang. Habis kita nak melawak, kita nak buat orang ketawa, kita tempangkan kaki kita. Sedangkan kita ni sempurna. Habis kita tiru orang tempang. Tak boleh. Jangan tiru aib orang. Sebab tu antara ghibah can be percakapan. We say about that aib. Can be perbuatan. Tiru orang tempang, tiru akhlak dia. Can be isyarah. Macam mana isyarah? Macam mana? Isyarah ni paling senang sekali. Gitu? Isyarah macam mana? Macam bebek. Macam mana? Contohnya isyarah tu macam, contoh tak payah cakap pun. Kita ada kawan kita kat sebelah kan. Kita macam isyarah. Itu pun ghibah tau. Itu pun ghibah. Kita ingatkan itu baru ghibah. Contohnya. Itu contoh lah. Contoh bukan cakap betul-betul. Isyarah. Maksudnya kita macam kau tengok tu. Tak cakap kan? Dia tak cakap tapi dia cakap isyarah mata. Ataupun mulut lah. Gitu. Contohnya gitu. Macam moncong sekali kan? Gitu. So itu semua termasuk ghibah. Kita ketawa-ketawa ni kita tahu
Yang ni semua ribah tau. Bukan untuk buat. Jangan buat. Jangan kita ketawa kita buat pula. Ah? Apa? Air? Tak ada air? Tak apalah. It's okay. No worries. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak mengapa. So, jangan kita ni ketawa-ketawa. Jangan kita ingatkan ni semua boleh buat. Jangan buat. Jangan kita buat. Okay. Nanti kita akan sambung lagi lah. Sebab ada lagi 2. Tapi last kali. Bagaimana untuk kita tak mengumpat? Ada 4 benda. Ini sangat penting. Boleh ambil gambar. Kalau tak nak ambil gambar, saya ambilkan gambar. Ni kena ambil gambar. Sebab ni sangat-sangat penting. Ada 4 cara untuk kita mengenal aib kita sendiri. Ada 4 cara untuk kita mengenal aib kita sendiri. Jangan peduli tentang aib orang lain. Peduli tentang aib kita. Okay? Faman arada an ya'rifu uyuba nafsu falahu arba'a turuk. Okay? Maka sesiapa yang ingin mengetahui kekurangan dirinya, maka ada 4 jalan. Turuk maksudnya 4 cara jalan. Yang pertama, duduk di hadapan guru. Okay? Kerana kalau duduk di hadapan guru, nanti guru akan nampak perkara-perkara yang tak baik, guru akan tegur. Kalau ada benda-benda yang was-was, tak tahu, boleh tanya guru, guru akan beritahu. Pertama, duduk depan guru. Jadi guru nampak kita punya akhlak ni macam mana. Guru tahu kita ni akhlak yang baik ke buruk, kita akan ditegur oleh guru. Guru yang baik, dia akan tegur kita depan-depan kita dengan cara hikmah. Maksudnya, kalau kita nampak, kalau guru tu tegur kita, kita kena ambil lah iktibar. Jangan sebab kita ni, kita rasa ego, kita nak terima. Sedangkan guru kita cuma nak yang kebaikan je untuk kita. Tak ada guru yang nak anak murid masuk dalam api neraka. So, kalau guru tu nasihat, ambil iktibar. Yang kedua, mencari teman yang jujur. Sebab teman yang jujur, yang baik akan tahu kekurangan diri kita dan kita ni bagus tak agama. Tapi kan cari teman yang bukan sama-sama tau. Cari teman yang lagi bagus dari kita. Kalau boleh, kalau kita ada kawan, cari yang lagi bagus dari kita. Jadi dia can tegur kita. Dia boleh tahu kita ni buat tak baik ke atau baik ke macam mana. Dia akan tegur kita. Namun, kalau kita ni sahabat yang lebih sikit dari orang. Contohnya kita ni faham agama. Jadi kita sama-samalah tegur dia, tegur yang kat bawah. Kalau yang contoh yang kurang agama tu tegur yang kat atas, kita jangan ambil hati. Kita terima teguran tu. Kadang-kadang kita ni sebab apa tahu? Kita rasa kita ni lagi bagus dari orang. So orang lain tegur, melanteng kita. Tak nak. Paling bagus kita lah contohnya. Tak boleh. Kita contoh cakap begitu. Taklah, saya boleh ditegur Ustazah. Tegur saya. Contohnya. Bila kena tegur, nangis. Macam mana? Miss, dia tak boleh kena tegur. Kan? Hati dia cakap, boleh. Tapi actually tak sebenarnya. Ramai sebenarnya macam itu. Kena cari teman yang mana dia jujur. Kalau dia tahu kita ni buat salah, dia sanggup cakap dengan kita, yang awak buat salah tau sebenarnya. Janganlah buat macam itu. Tapi tengah tegur baik-baik lah. Jangan tegur depan orang kan. Jangan tegur hadik-hadik. Itu tak boleh. Jangan marah-marah pun. Tak boleh macam itu. Kena tegur dengan baik. Okay, ketiga. Hendaklah dia mengambil faedah. Ni lain sikit Hendaklah dia mengambil faedah untuk mengetahui kekurangan dari dirinya daripada lisan-lisan musuhnya. Kenapa ambil faedah? Sebab lisan-lisan dari musuh, our enemy know ourselves better. Kan? Betul tak? Our enemy akan cakap benda yang pasal kita direct. Contohnya, dia tak suka saya. Dia akan bilang saya benda yang saya nak tahulah pasal saya punya aib. Sebab dia nampak aib kita. Musuh kita nampak aib kita. Kan? Sahabat tak nampak aib kita. Sebab sahabat sayang kita. So, dia akan tutup sebelah mata untuk melihat dari aib kita. Kan mukmin tu kan cermin mukmin. Kita ni bersaudara. So, apa yang kita nampak aib tu, kita jangan pandang aib dia, kita nampak dia as a whole.
nampak dia as orang mukmin yang baik. Tapi kalau musuh, dia akan nampak kita memang kau ni jahat, memang sekali jahat, memang all the way kau jahat gitu. Jadi that's why kita ambil faedah. Ambil faedah tu bukan ambil hati tau. Ambil, kalau dia kata yang saya apa dia? Ambil manfaat. Ambil faedah tu manfaat lah sama-sama. Daripada lisan musuh, maksudnya kalau dia bilang kita ni, contoh kita ni macam bossy. Contoh, kita ni bossy lah. Dari pandangan, bossy tu apa? Bossy tu apa? Google Translate. Merasa kira suka mengarah. Suka mengarah-ngarah. Suka mengarah-marah, suka mengarah-mengarah dan suka marah-marah. Macam gitu. Suka menyuruh-nyuruh gitu. Tapi tanpa macam mana tanpa kira ada orang dia suka menyuruh, tapi dia banyak menyuruh tu betul. Suruhan tu betul, tapi orang bossy ni dia macam yes, dia mengada-ngada. Thank you. Dia macam suruh-suruh tapi dia ngada-ngada. Jadi kalau musuh dia kata awak ni terlalu bossy, then kalau awak nak tahu apa aib awak, itulah aib awak. Means awak ambil faedah, cuba tukar from there. Sebab musuh takkan bohong. Bukan bodoh. Bukan. Musuh takkan bohong. Teman boleh bohong. Tapi teman yang jujur takkan bohong. Teman yang biasa-biasa kan, dia nak ambil hati kita kan, dia takkan, taklah awak ni paling baik kat dunia ni. Mana ada. Lidah tak bertulang kan. Baru kata jangan bohong kan. Maksudnya kamu paling baik saya pernah jumpa. Contoh gitu. Saya tak ada kawan macam awak ni. Contohnya. Tipulah tak ada kawan ada macam awak ni kan. Banyak kawan ni kan. Macam gitu. Okay, last kali. Okay, maaf last kali. Perlu untuk berkumpul dengan orang ramai. Macam gini perlu ada dalam satu perkumpulan. Sebab maka setiap apa yang dia lihat daripada orang lain yang tercela, hendaklah dia menuntut diri dia untuk menjauhi daripada perbuatan tersebut. Kalau kita nampak ada benda, ada aib di antara kita cuba nasihatkan dan cuba jauhkan diri kita daripada buat benda yang sama. Itu maksud dia. Bukan jauh dari orang tu. Bukan. Bukan macam itu. Jangan kita jauhkan diri kita dengan orang yang buat macam ini. Sebab kita kan satu perkumpulan. Satu perkumpulan kena sama-sama bangunkan each other. Bukan satu orang buat benda yang tak baik. Contohnya, kita pun pulaukan dia. Atau kita keluarkan dia. Tak boleh macam itu. Kita kena saling menasihati. Saling menasihati. Oleh itu, dia melihat kekurangan orang lain seolah-olah dia melihat kekurangan yang ada dalam diri dia. That's why I say, orang mukmin tu dia cermin orang mukmin yang lain. Kalau kita nampak orang tu buat something yang tak baik, kita akan rasa kalau aku buat tu macam mana apa yang aku kenapa dia buat gitu kalau aku buat ni mesti lagi teruk. Itu that is what we have to think. Kalau kita yang buat, jangan cakap pasal orang lain. Kalau kita yang buat. So all in all, apa yang saya nak sebutkan pada hari ini ialah kita punya aib biar kita yang jaga. Kita punya aib make sure kita yang ubah sendiri. Jangan kita umpat pasal orang lain. Jangan kita cakap pasal orang lain. Hendaklah kamu merenung tentang amal kebajikanmu yang sedikit. Kita ni amal sikit je sebenarnya. Tapi kita punya umpat yang lagi banyak. Macam mana? Masya Allah, tak boleh macam itu Tapi kalau kita ni, contohnya, kita ni mengumpat, Alhamdulillah. Kita still kena renungi apa aib kita. Kita ni semua banyak salah kan? Banyak salah kan? Jadi, kita kena bertaubat dengan Allah. Dengan aib-aib yang kita lah. Tak payah fikir pasal orang lain, tak payah. Fikir diri sendiri sudah. Ya Allah Alam bisawab. Itu saja daripada saya. Okey, ada soalan? Tak ada Alhamdulillah. Dah 3 suku dah. Maaf Assalamualaikum Ustazah. Minta doa buat Ibu Sira. How to spell? Macam mana ni? Sirapinya. Susi. Can I call you Susi? Okey, saya baca. Mari sama-sama kita membacakan doa buat Ibu Susi yang khatamannya pada hari ini. Dekat sini khatam tadi. Oh, tadi dah baca lah.
Okey, Alhamdulillah. So, mari kita membaca surah Al-Fatihah buat Ibu Susi dan juga buat sekalian ibu-ibu di sini kita masukkan juga, kita selitkan juga niat-niat kita, hajat-hajat kita. Semoga dengan keberkatan doa ataupun keberkatan surah Al-Fatihah, Allah memakbulkan setiap daripada kita memilih kita untuk menjadi hamba yang baik, memilih kita untuk memasuki dalam syurganya insya-Allah. Amin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ayo sama-sama kita baca doa khatam Quran sekali lagi supaya kita mendapat keberkatan dan semoga Ibu Susi walaupun hari ini hari khataman ianya satu motivasi untuk Ibu Susi dan juga ibu-ibu yang lain untuk terus membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita dekat akhirat. Kita tak nampak sekarang, kita akan nampak nanti. Sama-sama kita baca okay. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. Subhanakallah. Okay, baik.